Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Emilia binti Muhammad, pelajar Studio 552, ingin menerangkan tentang konsep etika dalam pelbagai agama. Seperti yang kita tahu, di negara kita terdapat pelbagai agama. Agama utama di Malaysia termasuklah agama Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan Confucianism. Setiap agama mempunyai perayaan kepercayaan masing-masing. Maka adalah penting untuk mengetahui dan bertoleransi antara satu sama lain. Menurut kamus, agama bermaksud segenap kepercayaan kepada Tuhan atau dewa-dewi serta dengan kewajipan-kewajipan yang bertalian dengan kepercayaan itu. Agama mempunyai kaitan yang rapat dengan ajaran yang baik seperti disiplin diri, keamanan serta kebaikan. Assalamualaikum, nama saya Khairul Amri bin Syuhaimi, bernombor metrik 2027368009. Agama Islam. Agama Islam berdiri di atas 3 teras utama, iaitu rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. Ia meraihkan kepelbagaian dalam Islam dan mempunyai identiti dan juga pengaruh. Kepelbagaian diiktiraf dan disanjung tinggi dalam Al-Quran. Ini direkodkan dalam surah Al-Rum ayat yang ke-22, menegaskan bahawa kelainan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mempunyai penglihatan dan mereka yang berakal. Kosakata dalam Al-Quran mempunyai istilah khusus untuk menyatakan idea toleransi. Tetapi beberapa ayat menyatakan bahawa paksaan agama sama ada tidak boleh dilaksanakan atau dilarang. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-256 yang berbunyi tiada paksaan dalam agama telah menjadi dalil perbincangan tentang toleransi beragama dalam Islam. Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan oleh Al-Quran untuk berlaku adil di antara manusia dan menjadi tauladan. Baginda dijunjung dan harus dicontohi dan diikuti dengan setia oleh umat Islam. Justru itu dalam surah An-Nisa ayat ke-135 menekankan bahawa keadilan dan kesesamaan adalah satu kemestian bagi umat Islam. Toleransi dapat dilihat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW yang dirujuk dalam Al-Quran sebagai contoh teladan yang baik bagi manusia. Banyak dasar yang beliau mencerminkan pandangan Al-Quran tentang toleransi kepada orang lain. Nabi bersabda, "Bukankah dia seorang manusia?" Toleransi terhadap orang lain yang berbeza budaya, bahasa dan atau kepercayaan amat ditekankan dalam Al-Quran. Pada pandangan umum, Badan Fuqaha Islam, cukai jizyah yang dikenakan ke atas orang bukan Islam sebagai tanda kehinaan kerana kekufuran mereka atau sebagai belas kasihan untuk perlindungan yang diberikan kepada mereka oleh orang Islam. Asas hukum Islam klasik menuntut orang yang murtad diminta bertaubat dan dihukum mati jika mereka enggan. Oleh itu, idea-idea toleransi dan paksaan telah mengalami perkembangan yang ketara dalam Al-Quran dan dicirikan oleh banyak kepelbagaian dalam kesusasteraan, tradisi dan perundangan. Namun, apa pun maksud asal surah Al-Baqarah ayat ke-256, ia lebih sesuai dengan idea toleransi beragama berbanding dengan pendekatan lain. Agama Kristian adalah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran Yesus Kristus, berfokuskan kepada merujukan kitab Injil yang juga dikenali sebagai Bible. Agama Kristian percaya bahawa manusia dicipta untuk menjalinkan hubungan dengan Tuhan. Elemen-elemen etika dan moral boleh didapati dan diterangkan dengan jelas dalam Perjanjian Lama yang juga dikenali sebagai Old Testament dan Perjanjian Baru iaitu New Testament. Di dalam Old Testament iaitu Perjanjian Lama, manusia mempunyai tujuan dan tanggungjawab pertahanan yang bersifat good-centered dan juga menyampaikan undang-undang yang berupa the Ten Commandments yang juga dikenali sebagai perintah 10.
manakala di dalam perjanjian baru yang menerangkan tentang Jesus sendiri datang memkukuhkan pegangan dan undang-undang pada God. Di dunia ini, perkara yang lebih penting dan mustahak perlu dilakukan adalah untuk mendapatkan kekayaan yang boleh dikumpul di dalam heaven, iaitu syurga. Di dalam perjanjian baru juga ada menerangkan tentang menghalang kegiatan yang tidak bermoral dan tidak beretika, serta menerangkan sifat kesederhanaan dalam membuat perbelanjaan. Selain daripada itu juga, dan di dalam perjanjian baru ada menerangkan tentang ajaran agama Kristian yang terdapat dalam dua rukun utama, iaitu cintailah Tuhan dalam seluruh jiwa ragamu serta cintailah jiran seperti kamu mencintai diri sendiri. 4 prinsip utama yang diterangkan dalam perjanjian baru yang mana di dalam agama Kristian, iaitu satu Tuhan yang mencipta seluruh alam, ajaran Yesus hendaklah sentiasa diikuti manusia, iaitu harus mencintai Tuhan serta melayan semua, berpegang kepada konsep Trinity, serta setiap orang akan diadili oleh Tuhan berdasarkan tingkah lakunya di dunia. Selain daripada itu juga, di dalam perjanjian baru ada menerangkan tentang cara pemakaian hendaklah kemas dan bersih, dan juga di dalam perjanjian baru terdapat aliran gereja tetapi tetap mengamalkan ajaran agama Kristian, iaitu RC Roman Catholic, GYB Gereja Yesus Benar, SDA Seventh Day Adventist, dan CIDC dan Injil Brilliant. Pada tahun 1937, bangsa Murad adalah kaum pertama di Sabah yang menganuti agama Kristian. Sistem nilai dan etika dikemukakan di merangkumi the Ten Commandments dalam Old Testament, yang mana merangkumi mempercayai Trinity, yang mana konsep Son of God, Father of God dan Roh Kudus. Selain daripada itu juga tidak menyembah berhala seperti patung, objek, menyerupai objek di langit dan di bumi. Jangan menggunakan nama Tuhan untuk tujuan kejahatan. Tetaplah ingat dan mensucikan hari Sabat, menghormati ibu bapa, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan berdusta, dan akhir sekali adalah jaga hak jiran dan hak orang lain. Nilai-nilai murid dalam kehidupan seharian yang tergandung dalam New Testament, iaitu mengutamakan etika, mencari keredaan Tuhan, merendah diri dan berlemah lembut, jangan berzina, menyayangi orang lain seperti diri sendiri, Jesus sebagai teladan, saling menghormati sesama jiran, tidak menipu dan tidak tamak. Kesimpulannya, agama Kristian menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka bagi penganut mereka. Selain daripada itu, kefahaman agama Kristian dapat melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Agama Confucian yang diasaskan oleh Confucius atau Confucian yang bermaksud guru aku. Ia merupakan ajaran tentang moral. Ianya bukan agama tetapi merupakan tertib bagaimana manusia harus bertingkah laku, berhubung dengan orang lain dan hidup sebagai anggota masyarakat. Ajaran Confucian terkandung dalam buku yang dikenali sebagai 5 klasik dan 4 buku yang memberi ajaran etika dari segi kesejahteraan manusia, sosial, politik dan agama. Beliau menegaskan bahawa seseorang individu boleh menjadi masyarakat yang sempurna dari segi tingkah laku dan kelakuan jika dia mempraktikkan jalan-jalan yang murni. Terdapat 8 nilai murni dalam buku Lun Yu, yang itu pertama, Ren atau baik hati yang bermaksud sikap menyayangi semua orang, kemanusiaan, kebajikan, kerelaan dan murah hati terhadap semua orang. Kedua, Shu yang meliputi murah hati, toleransi dan belas kasihan serta melibatkan hubungan diri individu dengan orang lain. Chu bermaksud kesedaran dalam melakukan sesuatu yang baik hati untuk diri sendiri dan orang lain. Li meliputi nilai sopan santun, budi bahasa dan adat dalam istiadat atau upacara, peraturan dan tingkah laku seseorang. Manakala yin yang ditakrifkan sebagai membuat sesuatu dengan cara betul dan patut dalam situasi tertentu dan motif sesuatu perbuatan lebih penting daripada hasilnya. Ming yang menegaskan bahawa individu patut melakukan semua tugas dengan sedaya upaya dengan tidak menghiraukan hasilnya kerana manusia tidak mampu mengelak kehadiran mandat ketuhanan. Dan yang ketujuh adalah Xiao
siau yang bermaksud ketaatan kepada ibu bapa dengan menanggungi serta secara ikhlas mengambil berat emosi dan jiwa mereka. Akhir sekali adalah zin yang bermaksud ketulusan dan ketegahan dalam tingkah laku. Ajaran-ajaran Confucian adalah berkenaan dengan Li atau rukun bangsa. Antara ajaran Confucian ialah bagaimana keamanan dan kepatuhan boleh dibawa kepada negaranya. Dalam ajaran Confucian, terdapat 5 jenis hubungan baik yang menetapkan peranan individu dalam masyarakat, iaitu pemerintah kepada rakyat, ibu bapa dan anak, suami dengan isteri, abang dengan adik dan kawan dengan kawan. Menurut beliau, setiap individu mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pihak lain. Sekiranya setiap tanggungjawab dipatuhi, masyarakat serta negara akan bersatu tenteram dan harmoni. Beliau menegaskan bahawa seseorang anak harus menguati ibu bapa mereka dan juga harus menjaga ibu bapa apabila mereka sudah tua. Dari segi ibu bapa pula, beliau mengatakan bahawa kasih sayang patut diberikan kepada anak-anak, termasuklah membimbing dan mendisiplinkan anak. Seseorang juga harus menjaga negerinya. Negerinya adalah disamakan dengan sebuah keluarga yang besar. Dari segi politik pula, Confucius menganggap raja yang jujur dan adil adalah seorang raja yang dapat disanjungi tinggi. Rakyat perlu hormat dan taat kepada kerajaan. Confucius menegaskan bahawa raja adalah ketua keluarga dan rakyat adalah ahli-ahli keluarganya. Raja harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada rakyat. Dalam sesebuah negara, kerajaan harus menimbulkan keyakinan rakyat. Rakyat harus dijaga dengan makanan yang mencukupi. Kedaulatan negara mesti diperintahkan dengan mempunyai pasukan tentera yang kuat. Confucius mengatakan bahawa raja harus melindungi rakyatnya dan harus berperanan sebagai Shang-Ti. Bagi masyarakat Cina, mereka sangat mementingkan tradisi dan nilai-nilai murni hasil daripada ajaran Confucius. Beliau menggalakkan pengikutnya memandang ke zaman silam dan mendapat pengajaran supaya masalah dapat diselesaikan. Beliau yang mewujudkan Confucianism juga mementingkan penyembahan kepada nenek moyang. Agama Hindu. Apakah itu agama Hindu dan toleransi dalam agama Hindu? Hinduism bermaksud tradisi atau sistem kepercayaan dan aliran pemikiran. Pengetahuan kita tentang Hinduism kebanyakannya diperolehi daripada Veda, Sutra, Sastra, Epik, Bhagavad Gita dan Purana. Orang Hindu bebas untuk memegang apa sahaja kepercayaan yang dia suka asalkan dia mematuhi tugas dan kastanya. Bhagavad Gita dengan tegas menyatakan bahawa jalan menuju Tuhan adalah banyak dan semuanya sampai kepadanya pada akhirnya. Dari satu segi, toleransi bermaksud ataupun bermakna bertolak ansur dengan perkara yang tidak menyenangkan dan tidak boleh diterima. Dalam bentuk toleransi yang lain, yang sangat positif dan ilahi, ia menerima dan menghormati perbezaan yang wujud di dunia sebagai sebahagian daripada ciptaan dan kepelbagaian Tuhan. Apa sahaja sikap tidak bertoleransi yang ditunjukkan oleh para ulama Hindu terhadap agama lain adalah halus dan simbolik. Bukti toleransi dalam beribu-ribu tahun. Sejarahnya, tidak ada pemerintah India yang pernah melancarkan perang agama terhadap negara lain. Konklusinya, rakyat Malaysia dapat mengekalkan toleransi dan keharmonian agama kerana terdapat sebab atau faktor yang menyokong penganut Islam, Kristian, Hindu dan Confucianism di Malaysia. Umat Islam bukan semata-mata cuba untuk menunjukkan pemilikan perkataan atau cuba memenangi hujah, tetapi mereka melindungi agama mereka. Sistem perundangan Malaysia adalah sesuatu yang termasuk dalam kategori itu, bukan sahaja kerana dakwaan terhadap kalimah yang tidak wajar.
Sekian, terima kasih daripada kami.